Ya, terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya. 感谢今天早 Ya, 上 Bapak 的 Ibu Saudara, kita bersyukur selama 1 minggu ini kita sudah melaksanakan pembinaan moral karakter Kristiani di 65 sekolah dan berjalan dengan baik. 感谢神，在这个一个星期里面进行了65所呀大专院校的那个布道会。 Ya, kita mengundang 16 pembicara 我们邀请了16位讲员， dan salah seorang pembicara pada hari Minggu yang lalu tiba-tiba orang tuanya meninggal dunia. 那刚好礼拜天其中一位讲员呢，他的家人有人过世， Nah, sehingga saya yang harus menggantikannya. 那由牧师来代替他。 Ya, jadi biasanya sudah terbiasa khotbah di umum. 那因为已经习惯在大堂讲道， Ya, sekarang harus lagi khotbah di TK sama SD. 那现在呢要在幼儿园跟小学讲道。 Jujur mengatakan khotbah di TK SD jauh lebih sulit daripada khotbah di umum. 坦白说，对象小学跟幼儿园呢比较难讲道。 Ya, bersyukur semua boleh jalan dengan baik. 感谢神，一切的顺利的进行。 Ya, pada saat ini kita akan sama-sama melanjutkan di dalam firman Tuhan kita Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. 我们要继续看以下的经文，是在约翰福音14章15到21 Saya akan 节。 bacakan untuk Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 约翰福音14章15到21节，如此神的话如此说：你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。 Mari kita berdoa. 我们一起来低头祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Engkau sudah memberkati setiap pelayanan kami dan memberikan kami kesempatan demi kesempatan datang di hadapan Tuhan untuk belajar firman-Mu. Bapa, tolong hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuat kuasa dari Roh Kudus, sehingga memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada seorang anak yang bernama Daniel. 有一个小孩子叫但以理， Pada usia 5 tahun, kedua orang tuanya mengalami kecelakaan yang tragis dan meninggal dunia. 在5岁的时候呢，他的双亲发生了一个严重的车祸，造成失 Sejak 去 saat 他。 itulah Daniel merasa kesepian, bingung dan tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan kehidupannya. 自从那时候开始呢，他感觉到非常的孤单彷徨，已经不晓得如何去
继续走下去。 Akhirnya dia tinggal di panti asuhan. 最后呢，他进到了孤儿院。 Daniel sering bertanya di dalam hatinya, 但以理常常在内心里面自问： apakah ada orang yang peduli kepadanya? 是否有人会关心他？ Apakah saya akan sendirian untuk selamanya? 我是否永远是孤独一人呢？ Sampai suatu ketika 有一天， hidup Daniel berubah. 但以理的生命有个反转。 Ada sebuah keluarga yang mengunjungi panti asuhan itu, 有一个家庭呢去拜访了那个孤儿院， dan ada sepasang suami istri memutuskan mengadopsi Daniel menjadi anaknya. 那有一对夫妻呢，他们决定领养但以理。 Ya, mereka membawa Daniel pulang ke rumah, 那他带但以理回家， memberikan dia kehangatan dan kasih, 给他一个温暖以及爱。 mengajari dia tentang nilai-nilai kehidupan, 他教导他生命的价值， membesarkan dia dengan penuh cinta kasih, 用爱来抚养他， bahkan mendukung Daniel sampai studi ke luar negeri. 并且支持他的教育，甚至到国外读大学。 Setiap kali Daniel merenungkan kehidupan dia, 每次但以理在思索他的生命， dengan penuh ucapan syukur dia berkata, 他充满了感恩。他说道： "Dulu aku merasa seperti anak yatim piatu yang sendirian. 我以前感受到很像一个孤儿， Tetapi sekarang aku memiliki orang tua yang selalu ada untukku, membimbingku dan mencintaiku tanpa syarat." 但是呢，现在我有父母一直陪伴我、引导我，然后无条件的爱我。 Bapak, Ibu, Saudara, ilustrasi ini mengantar di dalam renungan kita pada pagi hari ini. 亲爱的弟兄姐妹，这个故事呢，带领我们到今天的神的话。默想 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." 耶稣告诉他的门徒说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。” Sebentar lagi Tuhan Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya. 不久之后呢，耶稣会离开他的门徒。 Yesus memahami murid-muridnya akan merasa bingung dan juga merasa kehilangan. 耶稣了解他的门徒呢，一定会彷徨，还有有失落感。 Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka sendirian. 但是呢，耶稣不会撇下他们。 Firman Tuhan memberitahu pada kita, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi murid-muridnya. 那神的话呢，告诉我们会差遣圣灵成为他们的保惠 Penolong 师。 itulah yang akan menyertai hidup kita untuk selama-lamanya. 这位保惠师呢，他在我们的生命成为我们的帮助者。 Ketika kita mengerti akan hal ini, 当我们了解这件事的 maka 时 kita 候， menyadari kita tidak sendirian. 我们知道我们不是一个人， Bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita setiap saat. 因为神已经赐给我们圣灵。 Kalau kita memperhatikan lebih seksama lagi, ini apa yang kita baca merupakan masa-masa akhir di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. 那这个我们看一下这个经文里面呢，是说到耶稣在世上，在临近结束的时候， Tuhan 发生的事情 Yesus bahkan memperhatikan murid-muridnya satu persatu. 耶稣甚至的一一的去了解他们，看他们。 Iya, dimulai daripada Yudas yang akan mengkhianati dia. 他是从犹大说到犹大一定会出卖 Kemudian 他， berbicara pada Petrus yang akan menyangkal dia. 然后呢到不认耶稣的彼得。 Dan berbicara pada Thomas yang bingung tentang tujuan Tuhan Yesus. 那对耶稣目的的感到困惑的那个多马， Hingga berbicara pada Filipus yang meminta Yesus untuk menunjukkan Allah Bapa kepada mereka. 到腓利要求耶稣给他彰显天赋。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, murid-murid sudah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. 我们好好的去注意一下，这些门徒已经跟随耶稣3年半之久， Tetapi mereka masih saja tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan
Tuhan Yesus. 但是呢，他们仍然不了解耶稣所说的话。 Oleh sebab itu di tengah-tengah kebingungan itulah Tuhan Yesus memberikan pesan kepada mereka, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 因此呢，在门徒们困惑的时候呢，耶稣给他们讲了一句话：你们若爱我，就必遵守我的命令。 Dasar kita menaati perintah Tuhan adalah kasih kita kepada Tuhan. 那这一个爱，基础的就是我们对耶稣、对神的一个爱。 Bahkan pada waktu itu pun murid-murid masih ada yang tidak mengerti. 包括那个耶稣的门徒，那时候也不了解。 Tetapi itu bukan alasan bagi murid-murid untuk tidak menaati perintah Tuhan Yesus. 这个不是说门徒们不顺服神的命令。 Oleh sebab itu ini pelajaran poin yang pertama yang kita bisa pelajari. 所以呢，这个第一点我们必须学的功课。 Kasih kita kepada Allah dinyatakan melalui ketaatan. 我们对上帝的爱是透过顺服来表达的。 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih kepadanya bukan hanya sebuah perasaan, 那神教导我们爱上帝的不是一个感觉而已， melainkan ada sebuah tindakan nyata menaati perintah-perintahnya. 而是呢透过实践的这个行动来表达出来。 Kasih sejati bukan sekedar pelampiasan emosi saja, 真爱不是一个情绪的抒发而已， tetapi komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan 而 kita. 是呢在我们的生命里面委身神所要我们做的事。 Ketika kita memilih untuk taat, 当我们选择顺服， kita membuka pintu bagi kehadiran Allah untuk bekerja secara nyata di dalam kehidupan 我 kita. 们敞开心，让神在我们的生命里面动工。 Kita bisa belajar dari para murid-murid Tuhan Yesus. 我们可以从耶稣的门徒学到功课。 Mereka menghabiskan waktu 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. 他们跟耶稣3年半之久， Mereka mendengar banyak ajaran Tuhan Yesus. 他们听了很多耶稣的教导， Mereka melihat mujizat nyata dari Tuhan Yesus. 也见证了耶稣的一切的神迹。 Meskipun mereka begitu dekat dengan Tuhan Yesus, 即便他们跟耶稣的关系很近， seringkali mereka tidak memahami apa yang sedang dan akan terjadi. 他们常常不了解到底发生了什么事，或者将 Termasuk 来发生 juga 什么事。 rencana keselamatan yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. 包括耶稣要透过十字架带来的救恩的计划。 Di dalam kebingungan dan ketidaktahuan itulah Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 就是在他们不知的情况之下呢，神说：“若你们爱我，就必遵守我的命令。” Tuhan Yesus tidak meminta mereka mengerti segala-galanya terlebih dahulu baru taat melakukan perintahnya. 耶稣没有要求他们要完全的了解，然后顺服耶稣。 Justru melalui ketaatan itulah bukti kasih mereka kepada Tuhan Yesus. 相反呢，就是透过这个顺服来表达对神的一个爱。 Suatu hari di sebuah gereja, 有一天在某间教会， ini bukan gereja kita ya, bukan gereja kita. 不是在本堂，不是我们的教 Ada 会， seorang majelis yang selama ini begitu aktif melayani. 有一位积极服侍的一个执事， Dia melakukan sebuah kesalahan yang besar, 他犯了一个很大的错， yaitu dia berselingkuh dengan sekretarisnya. 就是他跟他的秘书有染。 Dan pendeta mengetahui hal ini, mengambil langkah disiplin dengan mengkonfirmasi kebenaran dan meminta majelis itu untuk tidak melanjutkan pelayanan sementara waktu. 那发现此事的一个牧师呢，采取了一个纪律性的一个处分，他确认了解事实，并要求那位执事暂时服侍。 Namun setelah keputusan ini diambil, 当他做出了这个决定之后呢， beberapa majelis dan jemaat bertanya-tanya kepada pendeta itu. 有一些的其他的执事或者是会友呢，就是问那个牧师， Mengapa majelis ini tidak lagi melayani? 为什么那位执事不再服侍了呢？ Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，身为牧师， mengungkap rahasia pribadi dan aib keluarga kepada jemaat lain tentu bukanlah langkah yang bijaksana. 如果向会友透露个人的隐私已经家仇
当然不是一个明智的一个 Di 做 dalam 法。 kondisi yang demikian inilah pendeta berkata, 就是在这种的情况之下，那位牧师就这样子说了： jika kalian percaya kepada saya, 倘若你们相信我， kalian pasti akan menerima keputusan saya ini. 你们一定会接受这个决定。 Bapak Ibu Saudara, kami sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, kadangkala kami sulit untuk memberitahu kepada jemaat, kepada majelis apa yang terjadi sesungguhnya. 亲爱的弟兄姐妹，成为主任牧师或者是教牧同工，有一些很难去明白的去向大家解释， Karena ini bukan saja menyangkut nama baik daripada orang itu, 因为这个不只是牵涉到当事人的一个名誉， tetapi juga nama baik daripada gereja. 也是牵涉到教会的一个名誉， Kemudian nama baik daripada Tuhan juga dipertaruhkan. 还有呢，也牵涉到神的名誉。 Oleh sebab itulah kami sebagai pendeta kadang-kadang hanya bisa berkata, kalian percaya saja kepada kami bahwa kami tidak akan sembarangan memutuskan sesuatu. 因此呢，你们要相信，因为牧师所做的决定不是随随便便的一个 Begitu 决 juga 定。 dengan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. 我们向神的那个顺服也是如此。 Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita yang seringkali sulit untuk dimengerti. 常常在我们的生活里面所发生的事情呢，我们不了解。 Tetapi saat kita mempercayainya, kita diajak untuk tetap taat meskipun hati kita belum memahami seluruhannya. 即便我们还不了解整个的事情，但是呢，我们仍然要顺服。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, 当我们顺服神的心意， ada janji yang Tuhan nyatakan di dalam ayat ke-21. 在第21节里面可以看到神的应许。 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 有了我的命令并遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。 Janji ini mengingatkan kepada kita bahwa ketaatan bukan hanya tentang mematuhi peraturan, 这个的应许提醒我们呢，顺服不只是关于遵循命令而已， tetapi juga jalan menuju hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. 而是呢是与上帝建立更亲密、密切关系的一个途径。 Melalui ketaatan, kasihnya dinyatakan kepada kita secara nyata. 透过顺服呢，他的爱真实的向我们显现。 Di dalam kondisi yang demikianlah kita akan merasakan penyertaan daripada Tuhan. 在这种的情况呢，我们可以感受到神的一个同在。 Sebagai pertanyaan refleksi di dalam poin pertama ini, 那对于这第一点的一个反思的一个问题， apakah saya sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan melalui ketaatan saya kepadanya? 我是否透过对上帝的顺服表达上帝的爱了吗？ Yang kedua, 第二点， apakah saya bersedia taat kepada Tuhan bahkan ketika saya tidak sepenuhnya memahami rencananya? 即便我不完全了解上帝的计划，我是否愿意顺服他？ Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar mengasihi Tuhan dengan ketaatan. 亲爱的弟兄姐妹，让我们用顺服来爱神。 Dan inilah yang memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang iman di dalam kehidupan kita. 这个呢，就是教导我们生命里面的一个信心。 Iman yang disertai dengan kasih dan ketaatan sejati. 那这个的信心呢，是随着爱和顺服的信心。 Poin yang kedua kita boleh belajar 第二点，我们可以学到的功课是， kehadiran Allah melalui Roh Kudus sebagai penolong. 上帝借着圣灵为保惠师的同在。 Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 memberitahu kepada kita, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. 约翰福音14章16到17节，这里说到，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。 Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun di dalam kehidupan kita. 耶稣应许圣灵是我们生命中的保惠师和向导。 Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita memberikan kekuatan, penghiburan dan juga bimbingan di tengah segala situasi.
圣灵与每位信徒同在，就是在生命里面赐给我们力量、安慰以及引导。 Kalau kita melihat selama hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus sebagai penolong bagi murid-muridnya. 我们看到耶稣活在这个世界上的时候呢，是门徒的一个帮助者。 Namun ketika saatnya tiba untuk kembali kepada Bapa, 当时候到了，他回到天父那里， dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. 他不会撇下门徒一人。 Tuhan Yesus menyediakan penolong bagi mereka. 耶稣为他们准备了一位保惠师。 Pertanyaan yang patut kita pikirkan adalah, 有一件问题我们必须好好 mengapa 的去思考： murid-murid masih membutuhkan penolong? 为什么门徒们还需要一位帮助者或者是保惠师呢？ Sekalipun murid-murid sudah mengikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. 即便门徒已经跟随耶稣3年半了， Pengetahuan mereka dan pengalaman hidup mereka sangat terbatas. 他们的智慧与经验是有限的， Mereka belum mampu untuk mengandalkan diri sendiri 他们没办法靠自己， untuk menjalani kehidupan dan pelayanan mereka. 就是在他们的服事里面依靠自己的力 Mereka 量。 membutuhkan kehadiran ilahi yang terus-menerus. 他们需要靠神，一直靠神， Seorang penolong yang sama sekali tidak meninggalkan mereka. 是永远不会离开他们的一位保惠师。 Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian kita. 在我们的属灵光景生命里面也是如此。 Penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus bukan hanya pilihan, 圣灵的同在不是一个选择性， tetapi kebutuhan mutlak bagi setiap orang percaya. 是一个绝对的一个需要。 Tanpa pertolongan Roh Kudus kita akan mudah jatuh, lemah dan kehilangan arah. 没有圣灵的帮助呢，我们往往会跌倒，失去方 Bapak 向。 Ibu Saudara, kadangkala pengalaman dan juga pengetahuan kita yang sudah cukup lama menjadi orang Kristen kadangkala membuat kita mengandalkan diri sendiri. 往往一些基督徒呢，因为经验呢，到最后是靠自己的力量。 Firman Tuhan mengingatkan kepada kita 神的话提醒我们， bahwa orang-orang yang merasa dirinya kuat itulah seringkali yang paling rentan untuk jatuh. 那这些呢，觉得最强的呢，往往是最脆弱的。 Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong kita 因此呢，我们需要圣灵成为我们的保惠师 untuk。menopang kita ketika kita merasa lemah, 当我们软弱的时候呢，他可以拖住我们， untuk menguatkan iman kita, 来坚固我们的信 untuk 心。 membimbing langkah kaki kita ketika kita berada di dalam jalannya. 在我们走行神的道路的时候呢，他会引导我们。 Ada sekelompok pendaki gunung di dalam perjalanan ke sebuah gunung yang terkenal akan keindahannya. 那有一对那个登山呢，他们去登一座优美的一座山。 Langit cerah waktu itu. 当时呢，天气晴朗， Udara juga begitu sejuk 那空气也非常的舒 dan 服。 pemandangan yang luar biasa membuat mereka bersuka cita. 那优美的风景呢，使他们很开心。 Dengan penuh semangat mereka mendaki bersama-sama ke puncak gunung. 那他们充满积极兴奋，他们去爬山。 Mereka merasa percaya diri karena mereka sudah sering mendaki gunung itu sebelumnya. 他们非常的有自信，因为他们曾经爬过那座 Bahkan 山， mereka juga sudah sangat berpengalaman. 甚至呢，他们经验也非常丰富。 Namun ketika mereka berada di puncak gunung, 当他们到达山顶的时候， sesuatu yang tidak terduga terjadi. 突然间发生了一件事情。 Gunung itu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda erupsi. 那座山突然出现了喷发的一个迹象， Asap mulai mengepul, 那个浓烟开始滚滚升起， abu-abu juga berterbangan. 那个火山灰也开始飞扬， Dan suara gemuruh terdengar menggelegar. 并且呢传来震耳的一个轰鸣声。 Para pendaki yang tadinya bersuka cita, akhirnya mereka panik. 那些原本高兴的登山者呢，那时候开始惊慌失措。 Jalan yang sebelumnya jelas kelihatan kini tertutup abu dan puing-puing. 之前清晰可见的一个道路呢，如今已经被火山灰
覆盖了。 Mereka mencoba mencari jalan turun, 他们试着找下山的路， tetapi tidak ada yang tahu arah yang aman. 但是呢，他们不晓得哪一条路是安全的。 Dalam situasi yang demikian, pengalaman mereka sebagai pendaki tidak lagi berguna. 那时候呢，他们即便经验丰富，已经没有意义了。 Mereka kehilangan arah dan mulai putus asa. 他们失去了方向，开始灰心了。 Di tengah-tengah kekacauan itu, 在他们彷徨无助的时候， muncul seorang pemandu lokal. 那突然间出现当地的一个向导， Dia mengenal setiap jalur gunung dengan baik. 他非常的了解山间的那个路径。 Bahkan dalam situasi yang darurat seperti ini, 即便在这个危机的情况， dia berkata kepada mereka, ikutlah saya. 他对他们说：“跟随我。” Saya tahu jalan yang aman untuk keluar dari sini. 我知道一条安全的路可以离开这里。 Para pendaki meskipun ketakutan memutuskan untuk mempercayai pemandu itu. 那些恐惧的登山者呢，他们决定相信那位向导。 Singkat cerita, mereka berhasil turun dari gunung dengan selamat. 简单的说，他们平安下山。 Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hidup kita seringkali juga sebagai perjalanan mendaki gunung ini. 我们的生命就好像正在爬山的登 Ada 山者。 saat-saat ketika segalanya terasa indah, mudah, dan menyenangkan. 有时候呢，我们会看到一切就是美好的、简单的。 Kita merasa percaya diri bahwa kita mampu menghadapi apapun dengan kemampuan diri kita sendiri. 我们常常的就是很有自信的靠自己的力量去度日。 Namun di tengah perjalanan situasi yang tidak terduga bisa saja terjadi dan menjadi masalah. 但是呢，往往意想不到的，在我们的生命里面会发生事情。 Dalam kondisi seperti ini, kadangkala pengalaman kita, kekuatan kita, dan logika kita sendiri seringkali tidak cukup untuk menemukan jalan keluar. 往往我们的经验呢，我按照逻辑的思考都找不到出路。 Di saat itulah kita membutuhkan penolong, yaitu Roh Kudus yang memandu kita. 那时候呢，我们就需要圣灵来引导我们。 Roh Kudus mengenal kita jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. 圣灵了解我们，比我们了解自己还要。 Dia tahu jalan keluar dari setiap kesulitan yang ada. 他知道每一件那个难事有一个出路。 Sebagai pesan rohani dan firman Tuhan pada pagi hari ini. 那这属于属灵的一个警惕。 Yang pertama, 第一点， jangan terlalu mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita sendiri. Ketika badai kehidupan datang, kita membutuhkan penolong yang lebih besar dari kemampuan kita. 当生活的风暴来临的时候，我们需要一位能力远超我们自身的保惠师。 Poin yang kedua, 第二点， Roh Kudus hadir bukan hanya sebagai pemandu, tetapi sebagai penolong yang setia. Dia membawa kita melewati kesulitan, menuju keselamatan dan kedamaian. 圣灵的同在不只是当一位引导者，他也是我们的帮助者，我们的保惠师，他会带领我们以得救与平安的道路。 Dan yang ketiga, 第三点， percayakan langkah kita kepadanya bahkan ketika jalan di depan tampak gelap dan tidak jelas. 即便眼前的道路看起来是黑暗或者是模糊不清，我们也要将脚步交托于他。 Ya, seperti para pendaki yang akhirnya selamat karena mengikuti pemandu mereka itu. Kita juga akan selamat jika kita mengikuti arahan daripada Tuhan. 就很像刚才的那些登山者，他们跟着那个向导的引导，我们的生命也是如此，要跟着圣灵的引导。 Berbahagialah kita yang mengerti bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. 了解神在我们的生命与我们同在的人有福了。 Dia bukan hanya hadir, 他不只是与我们同 dia 在， bahkan siap menolong kita. 他随时会帮助 Sama 我 seperti 们。 Tuhan Yesus menghadiri perkawinan di Kana. 就很像耶稣在迦南参加那个婚宴， Ketika dia hadir di sana 当他出现在婚 dan 宴的时候， mendengar ada kesulitan yang terjadi. 他听到婚宴里面发生的事情， Tuhan Yesus bukan saja sekedar hadir,
耶稣不只是出现而已， tapi Tuhan Yesus juga menolong mereka. 耶稣也帮助了他们。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian. 愿神今天早上神的话语，祝福我们。 Kita diingatkan bahwa Tuhan kita bukan hanya hadir, 他提醒我们，神不只是与我们同 Dia 在， bahkan siap menolong kita. 他随时伸出援手来帮助我们。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福， Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui di dalam segala pergumulan dan kehidupan kami. Bahkan Engkau juga mengerti dan mengetahui diri kami, jauh daripada kami mengerti diri kami sendiri. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan pemeliharaan daripada Allah. Karena kami yakin dan percaya Engkau bukan hanya hadir, tetapi juga siap menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, dan menuntun setiap jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan surga, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.